Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat dan salam kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Tuan Imam yang saya muliakan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, didoakan mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin Allahumma amin. Baiklah, pada malam ini saya akan bawakan kuliah dengan tajuk dari buku Dosa-Dosa Besar Al-Kabair Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Dosa besar yang ke-52. Kalau tuan-tuan ada buku ya, buku Dosa-Dosa Besar Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, nanti boleh tengok dosa besar yang ke-52, azal jari, menyakiti atau mengganggu jiran. Saya fikir semua kita ada jiran, sebab dalam mazhab Syafi'i jiran itu adalah orang yang duduk berdekatan dengan kita, 40 ke kanan rumah ya, 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, 40 belakang. Mungkin kalau sekarang 40 atas, 40 bawah. Dulu tak ada lagi atas bawah ya, depan, belakang, kiri, kanan. Kalau sekarang atas 40, bawah 40. Sebab kita duduk di rumah bertingkat-tingkat ya, setengahnya lah. Itu dalam mazhab Syafi'i, itu adalah jiran-jiran kita. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, bila berbicara tentang jiran, kita bercakap pasal jiran ini, rupanya jiran-jiran kita ni, kita dan jiran kita ni memiliki hak dan tanggungjawab. Ada hak dan tanggungjawab. Ya, ada hak dan tanggungjawab. Okey, saya nak ringkaskan. Imam Az-Zahabi membagi jiran kita ni kepada 3 bahagian. Yang pertama, jiran yang memiliki 3 hak. Yang kedua, jiran yang memiliki 2 hak. Dan yang ketiga, jiran yang memiliki 1 hak. Jiran yang memiliki 3 hak adalah jiran Muslim dan saudara kita, kaum kerabat kita. Contoh, adik-beradik duduk dekat rumah dengan kita ya, maka dia memiliki 3 hak. Apa haknya tu? Hak sebagai seorang Muslim, saudara sesama Islam, hak sebagai kaum kerabat, dan hak sebagai jiran. Jadi kalau ada saudara duduk dekat rumah dengan kita, jemaah sekalian, Masya Allah, dia memiliki 3 hak. Jangan pernah diabaikan ya. Dia memiliki 3 hak: jiran, saudara se-Islam, dan hak kaum kerabat. Yang kedua, jiran yang memiliki 2 hak. Siapa mereka? Jiran Muslim kita. Dia ada 2 hak ya, hak sebagai saudara sesama Islam dan hak sebagai jiran. Yang ketiga, jiran yang memiliki 1 hak saja, yakni hak kejiranan sahaja. Siapa mereka? Jiran kita yang non-Muslim, jiran kita yang kafir, ya, tetap memiliki hak, ya, hak kejiranan. Jadi walaupun dia entah dia seorang Muslim kah atau dia kafir kah, mau dia kerabat kita kah atau tidak, selagi dia jiran kita, maka dia memiliki hak, paling tidak hak kejiranan. Masya Allah, jemaah sekalian ya. Okey, itu yang pertama yang saya nak sebut. Yang kedua, martabat hak jiran dalam Islam itu ada 3 juga. Martabat hak jiran dalam Islam ada 3. Yang pertama, kaful adza anil jari, menahan diri daripada menyakiti jiran. Ni hak yang pertama yang perlu kita jaga, tuan-tuan. Wajib atas setiap jiran menahan dirinya daripada menyakiti jiran-jirannya.
kita wajib tidak menyakiti jiran, dilarang mengganggu, menyakiti jiran. Ya. Apa bahaya menyakiti jiran ni jemaah sekalian? Dalam buku Al-Kabair banyak sekali bahayanya. Saya simpulkan 3 saja untuk mudah ingat. Ya. Yang pertama, bahaya menyakiti jiran. Bila saya sebut menyakiti ini, entah dengan lidah, entah dengan perbuatan, apa sajalah yang pokoknya mengganggu jiran lah. Ya. Ada 3 bahaya besar. Yang pertama, orang yang menyakiti jirannya adalah orang yang tidak sempurna imannya. Nauzubillahi min zalik. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu." 3 kali Nabi bersumpah, demi Allah tak beriman, demi Allah tak beriman, demi Allah tak beriman. Tak beriman, jumhur ulama hadis sebut tak sempurna iman. Walaupun ada setengah kata ketika dia mengganggu jiran dia tak beriman. Itu maksud hadis Nabi. Tapi jumhur kata tak sempurna iman. Sampai 3 kali Nabi bersumpah tak sempurna iman. Para sahabat bila dengar ni, qila waman ya Rasulullah, siapa yang kamu maksudkan tak sempurna imannya itu ya Rasulullah? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, orang yang jirannya tak aman daripada gangguannya, orang ni tak beriman. Maksudnya apa? Orang yang ganggu jiran, yang sakiti jiran, tak sempurna imannya. Nauzubillahi min zalik. Nauzubillahi min zalik. Jadi kita duduk berjiran ni, ya. Apalagi di bandar ni tak ada orang yang tak berjiran, ya. Kita duduk berjiran. Jaga tuan-tuan, jangan ganggu jiran. Apa bahaya yang pertama? Orang yang mengganggu jiran tak sempurna imannya. Yang kedua, orang yang mengganggu jiran, sahabat-sahabat sekalian, tak masuk surga dan akan dihombankan ke dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Ini mempertegas yang pertama tadi, tak masuk surga dan akan dihombankan ke dalam neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata, tak akan masuk surga, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, orang yang jirannya tak aman daripada gangguannya. Jiran takut dengan dia tuan-tuan, sebab dia selalu kacau, ganggu, sakiti jiran. Orang yang seperti ini kata Nabi tak masuk surga. Na'udzubillah min zalik. Bukan setakat tak masuk surga, dalam hadis lain, orang yang menyakiti jirannya akan dihombankan ke dalam neraka. Ada seorang sahabat datang bercerita kepada Nabi, ya Rasulullah, ada seorang perempuan, dia ni terkenal yuzkaru bi salatiha, dia terkenal dengan solat banyak, wa siyamiha, puasa banyak, wa sadaqatiha, sedekahnya banyak. Ahli ibadah, seorang perempuan ahli ibadah tuan-tuan. Terkenal. Bila terkenal maknanya banyak ibadah dia. Salatnya bukan salat fardu saja, tambah sunat-sunat. Puasa pun demikian, sedekah pun demikian, sehingga dia terkenal dengan ahli ibadah. Ghaira annaha tu'zi jiranaha bilisaniha, kata lelaki ini. Tapi ya Rasulullah, dia ni suka menyakiti jiran dengan lidahnya. Ahli ibadah, puasa rajin, salat rajin, sedekah banyak, tapi menyakiti jiran dengan lidahnya. Entah itu mungkin mengumpatnya, menghamun makinya, menyindirnya, mencelanya, mencercanya, memfitnahnya dan seumpamanya dan seumpamanya. Dia menyakiti, dia suka menyakiti jiran dengan lidahnya. Entah membukakan aibnya. Apa komentar Nabi? Qala, Nabi bersabda, hiya finnar, dia di dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Lepas itu sahabat ni cerita lagi, ada perempuan lain ya Rasulullah, dia tak terkenal dengan ibadah, puasa tak banyak, solat tak banyak, sedekah pun kalau dia bersedekah dengan gandum-gandum yang tak berapa nak berkualiti sangat, dia sedekah tak terkenal sangatlah dengan ibadah, dia buat yang wajib-wajib saja. Perempuan yang kedua, tapi dia tak pernah menyakiti jirannya. Apa komentar Nabi? Hiya fil jannah, dia di dalam surga. Tengok tuan-tuan, penting tak penting?
bab jiran ni tuan-tuan kita belajar penting sekali tuan-tuan. Bahaya menyakiti jiran yang kedua apa dia? Tak masuk surga dan akan dihombankan ke dalam neraka. Wal-iazubillah min zalik. Ya. Ni kadang-kadang duk sembang kedai kopi, dia cerita pasal jiran dia. Jiran tak datang masjid lah. Jiran bergaduh sampai pukul 3 malam. Kenapa bukakan aib jiran? Kenapa mengumpat jiran? Itu menyakiti jiran dengan lidah. Tak kisahlah tuan-tuan, maaf ya, lubah kita, jubah kita labuh ke, janggut kita lebat ke, bahasa Arab kita kental ke, salat sampai menghitam dahi, rajin ibadah, tapi kalau menyakiti jiran kita, tak masuk surga. Siapa yang beritahu? Baginda sallallahu alaihi wasallam beritahu jemaah sekalian. Itu bahaya yang kedua, menyakiti jiran. Bahaya yang kedua. Bahaya yang ketiga, ya, bahaya yang ketiga menyakiti jiran ini, wasuila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, an a'zabi dzambi, tentang dosa yang terbesar indallahi, di sisi Allah. Orang tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah dosa terbesar di sisi Allah ya Rasulullah? Fa dzakara thalathat khilal, lalu Nabi menyebut 3 perkara. Dalam hadis ini Nabi sebut dosa terbesar di sisi Allah ada 3 perkara. Yang pertama, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan bandingan bagi Allah sedangkan Allah menciptakanmu. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa paling besar. Ini kita dah banyak cerita pasal syirik ya. Dulu pun kita cerita pasal syirik. Yang kedua, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, wa an taqtula waladaka khasyata ay yud'ima ma'aka. Engkau bunuh anakmu kerana takut dia makan bersamamu. Apa punya ibu bapa ni tak tahu dia. Dia bunuh anak dia, sanggup bunuh anak dia sebab takut anak dia nanti makan bersama dia. Maka Al-Quran dalam Al-Quran dalam ayat lain Allah berfirman, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan bunuh anak kamu kerana takut miskin. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan bunuh anak kamu kerana miskin. Orang yang bunuh anak dia, bunuh anak ni tak mesti tuan-tuan keluar bunuh buang ya. Itu dah jelas sekali maksudnya. Gugurkan kandungan pun sebab takut miskin, sebab takut menyusahkan nanti. Tak ada sebarang alasan. Doktor kata kandungan sehat semua, gugurkan kandungan. Kata Imam Ghazali, menggugurkan kandungan jemaah sekalian, dia punya dosa ikut kadar besar kandungannya. 2 bulan lebih besar dosanya daripada 1 bulan. 3 bulan lebih besar daripada 2 bulan, dan begitu seterusnya dan begitu seterusnya. Menggugurkan kandungan besar dosanya, sama membunuh anak juga. Dan yang ketiga kata Rasulullah, dosa terbesar di sisi Allah, wa antaznya bihalilati jarik, engkau berzina dengan kekasih jiranmu, yakni istrinya. Nauzubillah min zalik. Tuan-tuan, dosa ni dia ada martabat dia, ada urutan dia ya. Contoh dosa besar zina tu ada dosa dalam hadis ni, zina ya. Zina ni tuan-tuan, dia ada martabat, dia dosa besar, tapi dia ada ikut kepada siapa orang berzina. Kebesaran kadar dosa itu berperingkat-peringkat, berbeza-beza. Contoh, orang berzina dengan orang kafir dosa besar. Dia berzina dengan orang Islam lagi besar dosanya. Orang berzina dengan bukan mahram dosa besar. Dia berzina dengan mahramnya lagi besar dosanya. Nauzubillah min zalik. Orang berzina dengan adik-beradik dia, berzina dengan pakcik dia, makcik dia, apatah lagi nauzubillah berzina dengan mak dia, lagi besar dosanya. Orang berzina dengan orang jauh rumahnya dosa besar, dan dia berzina dengan jirannya lagi besar dosanya. Sebab apa? Selain dosa zina, dia ada dosa mengganggu jiran, menyakiti jiran. Dan itu paling menyakiti. Berzina dengan jiran tuan-tuan boleh memporak-porandakan rumahnya. Ya, ini sama-sama kita jaga tuan-tuan ya. Sama-sama kita jaga. Itu boleh mengganggu jiwa jiran. Dosanya sangat besar. So kalau begitu, bahaya mengganggu jiran paling tidak ada 3 tuan-tuan. Apa yang pertama tadi? Ya. Orang yang mengganggu jiran itu tidak sempurna imannya. Yang kedua, orang yang mengganggu jiran takkan masuk surga dan akan dihombankan ke dalam neraka. Dan yang terakhir, yang ketiga, mengganggu jiran merupakan salah satu daripada dosa besar yang wajib untuk kita jauhi. Itu hak yang pertama kita terhadap jiran, atau martabat hak jiran dalam Islam. Apa dia? Jangan ganggu jiran.
Ini jiran nak pergi kerja pun kena horn dulu. Sebab apa? Dia parking depan rumah. Ada satu kes tuan-tuan sampai port polis. Saban pagi nak keluar, dia parking depan pintu rumah jiran. Pap dulu nak bangunkan baru. Sebab dia lewat balik kan malam pukul 12. Parking mungkin dah penuh, dia parking depan pintu jiran. Jiran pula keluar pagi lepas subuh. Sampai report polis baru selesai masalah. Jangan sampai begitu tuan-tuan. Entah itu jemur pakaian di pagar di rumah jiran, di pagar rumah jiran, apa sajalah yang menyakiti jiran, haram hukumnya, dosa besar, jangan main-main. Itu yang pertama ya. Sama-samalah saya, tuan-tuan dan puan-puan, kita hidup berjiran, jaga ya, jangan kita menyakiti jiran kita. Jangan sampai. Jibril ini senantiasa datang kepada Nabi, ya, berwasiat kepada Rasulullah SAW, jangan sakiti jiran, buat baik kepada jiran, buat kerja baik pada jiran, sampai Nabi bersangka, jangan-jangan jirannya akan jadi ahli waris kot. Sampai begitu tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, hak jiran di dalam Islam adalah sabar atas gangguan jiran. Ini lagi berat. Yang tadi kita tak boleh ganggu jiran, yang ni pula bersabar atas gangguan jiran. Kan ada setengah jiran yang ganggu kita, yang kacau kita. Macam tadi saya sebut kan, parking depan rumah, pintu kita, air tandas masuk, air singki masuk rumah kita pun ada. Ya, macam-macam tuan-tuan, ya, macam-macam. Tuan-tuan, kalau jiran yang perangai macam ni, tak bahagiakan hidup kita kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kalau nak bahagia ke atas muka bumi ini kena ada 4 perkara, kata Nabi. Nak berbahagia kat atas muka bumi ini, bukan di akhirat, akhirat kena tambah perkara lain. Ke atas muka bumi ini kalau nak berbahagia kena ada 4 perkara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-baitul wasi', rumah yang luas. Rumah yang luas, orang tanya kepada Nabi, rumah yang luas tu macam mana ya Rasulullah? Ada bilik ibu ayah, ada bilik anak-anak, dan ada bilik tetamu. Jangan biarkan ada bilik kosong. Itu pesan Nabi tuan-tuan. Jangan biarkan ada bilik kosong. Sebab apa? Kalau bilik kosong, syaitan duduk sana. Tuan-tuan yang kaya-kaya ni, tak apa buat bilik banyak, buatlah bilik banyak-banyak, tak apa. Tapi pastikan bertunggu. Sebab kalau tak tunggu, itu hutan-hutan yang orang tebang tu, buat rumah ke buat apa, jin kat sana tu tak ada tempat lagi sekarang tuan-tuan. Dia lagi kat mana? Lagi dekat rumah tuan-tuan, yang bilik kosong. Ustaz, takkan kita nak tunggu semua? Bilik ada 60. Amboi, 60 banyaknya. Ya, banyak Ustaz. Rawon lah baca Al-Quran ke dalam bilik tu, ya, salat ke kat sana. Buatlah aktiviti, jangan biarkan kosong tuan-tuan. Ada bilik ibu ayah, ada bilik anak-anak, ada bilik tetamu, kata Rasulullah SAW. Masya Allah, kebahagiaan yang pertama. Yang kedua, az-zawjus salih, pasangan yang salih. Suami salih, isteri salihah. Tuan-tuan, dapat pasangan yang salih, suami yang baik, isteri yang baik, ini anugerah terbesar Allah bagi kepada kita tuan-tuan. Huru-hara hidup tuan-tuan kalau pasangan kita jahat. Saya pesan kepada diri pribadi dan sahabat-sahabat sekalian, jamaah sekalian, kalau pasangan kita baik, jangan lepaskan. Gigit dengan gigi geraham. Wah, tu gigit gigi geraham tu artinya jangan kasih lepas lah. Oh, ini anugerah terbesar tuan-tuan, pasangan baik ini. Kalau belum dapat lagi, maksudnya yang belum nikah lagi lah ya, cari, berusaha dapat pasangan yang baik. Sebab pasangan baik ni Masya Allah, sampai Nabi bersabda, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha mar'atun salihah. Dunia ini perhiasan, sebaik-baik perhiasan adalah isteri yang salihah. Ya, siapakah suami yang saleh? Siapakah isteri yang salihah? Itu tajuk lain tuan-tuan ya. Okey, yang kedua, nak bahagia kat atas muka bumi ni, apa dia? Pasangan yang baik. Kalau belum baik lagi sekarang ni, wajib berusaha untuk menjadi orang yang baik untuk pasangan kita. Isteri wajib berusaha menjadi pasangan yang salihah untuk suaminya. Suami wajib berusaha untuk menjadi pasangan yang salih untuk istrinya. Itu yang kedua kalau nak bahagia kat atas muka bumi ni, pasangan yang baik. Yang ketiga, al-markabul hani, kenderaan yang selesa. Orang tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenderaan selesa ni macam mana ya Rasulullah? Kata Nabi, kalau dia tinggal dari rombongannya, dia tertinggal dari rombongannya, dia boleh kejar. Ajulah agaknya. Kan hari ni ada harimau, ada kuda, ada apa lagi? Kereta kita kan macam-macam kan. Harimau pun hari ni sekarang cantik-cantik harimau kan.
Ya, proton lah, harimau tu proton lah. Ada jaguar itu, ada lembu pun ada sekarang. Lamborghini, lembu. Semua ada kan. Oh, hebat-hebat tu tuan-tuan. Tuan-tuan kalau punya kereta yang mewah, syukuri betul, itu salah satu penyebab kebahagiaan hidup. Ya. Yang terakhir, ini ada kajian dengan kita ni, yang kaitan dengan pengajian kita hari ini. Ya. Al-jarus salih, jiran yang baik. Nak bagi hidup kata muka bumi ni kena dapat jiran yang baik. Kalau tak dapat jiran yang baik, Masya Allah. Tapi apapun, ketika kita mendapatkan jiran yang tak berapa nak itu sangat ni, kita wajib untuk bersabar, tuan-tuan. Kenapa wajib sabar? Jangan balas kejahatan dia dengan kejahatan. Kenapa, tuan-tuan? Kalau dia pecahkan tingkap rumah kita, kita ambil batu, pecahkan pula tingkap rumah dia, apa yang akan berlaku? Besok dia akan pecahkan pintu rumah kita. Kalau dia dah pecahkan pintu rumah kita, kita pun akan pecahkan pintu rumah dia. Kalau dah saling pecahkan pintu, tak puas, nanti dia akan bakar rumah kita. Besok kita pun saling bakar-membakar. Itulah bahayanya kalau tak bersabar dengan jiran. Tak akan bahagia, tuan-tuan. Tak lama pindah randah. Tak dia kita yang pindah. Kalau duduk berdekatan, bermusuh-musuhan, maka kena ada satu yang jadi air. Satu api, satu kena jadi air, tuan-tuan ya. Bersabarlah atas gangguan jiran. Kalau terpaksa juga, ya, buatlah rundingan secara baik-baik, tuan-tuan ya. Jangan bermusuh-musuhan. Tak bahagia hidup. Tuan-tuan, di dalam kitab Al-Kabair, Imam Az-Zahabi bawa satu cerita yang popular lah, cerita ni cukup masyhur sekali. Ya, ada seorang ulama bernama Sahal bin Abdullah At-Tusturi. Beliau ni ada jiran beragama Majusi. Ya, beragama Majusi. Tuan-tuan, rumah jiran dia ni saban hari air tandas, air bilik air dia tu yang bercampur dengan najis tu mengalir di rumah dia. Rumah Sahal. Apa yang dilakukan oleh Sahal? Dia tampung dengan baldi air itu, dia buang pada malam hari. Dia tak nak buang di siang hari sebab takut jiran dia ni tersinggung. Sampai ketika dia nak meninggal, dia panggil jiran dia, dia suruh tengok sendiri. Singkat cerita, tuan-tuan, jiran dia yang kafir ni, tuan-tuan, dia kata, "Beginikah sikap kamu terhadap aku yang menyakiti kamu sudah bertahun-tahun lamanya, sedangkan aku masih lagi berada dalam kekufuran?" Dia pegang tangan Sahal, dia kata, "Saksikanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Masuk Islam Majusi tersebut, tuan-tuan. Tengok, sabar di atas gangguan jiran. Mungkin kita tak boleh buatlah macam ini ya, tapi yang penting jangan bermusuh-musuhan. Kalau nak runding, bincang betul-betul. Kalau dia ni ada buat macam tadi ya, air tandas ke apa benda lah, bincang baik-baik. Kenapa mesti berpanas-panasannya? Kenapa mesti marah-marah? Kenapa mesti itu? Cuba, tuan-tuan. Ini hak martabat, hak jiran dalam Islam yang kedua. Ini berat. Berat ini, tuan-tuan. Apa dia? Bersabar atas gangguan jiran. Senang untuk disebut tapi susah untuk dijalan. Kita kadang-kadang jiran tak kacau pun, baru muka masam je tengok kita, wah, kita lebih masam daripada dia, berpaling terus. Padahal jiran baru bergaduh dengan isteri dia, bukan benci dengan kita pun. Keluar rumah masam muka, jumpa kita terus paling muka. Kita, tuan-tuan, kadang-kadang orang menentukan sikap kita. Padahal kita ni buat baik sajalah. Orang punya pasal lentak dia lah. Dia nak muka masam ke nak apa terserah, yang penting kita senyum. Ya, ini tak, kita ni kadang-kadang orang kontrol kita. Tengok orang muka masam, kita kalau boleh masam pedas. Oh, tu. Masam pedas muka. Orang muka masam, kita kalau boleh masam tambah pedas lagi. Orang masam pedas, kita kalau boleh masam pedas pahit lagi. Wah, itu bahayalah begitu ya. Baru muka jiran tak tegur kita, wah, kita dah macam-macam dah. Padahal dia ni mungkin begitulah maksudnya lebih kurang ya. Bersabar atas gangguan jiran. Okey, yang terakhir, yang ketiga, martabat hak jiran di dalam Islam. Ini lagi berat. Menghormati, berbuat baik kepada jiran sekalipun jiran tak baik dengan kita. Wah, ini berat, tuan-tuan. Berbuat baik, menghormati, memuliakan jiran sekalipun dia tidak baik dengan kita. Tuan-tuan, kalau jiran baik dengan kita, kita baik dengan dia, itu biasa. Betul tak? Jiran baik, kita baik dengan dia, itu biasa, tuan-tuan. Tapi kalau jiran jahat dengan kita, kita pula menghormati dia, berbuat baik kepada dia, Masya Allah, ini akhlak para Nabi SAW. Luar biasa, tuan-tuan ni.
Saya nak ringkaskan begini tuan-tuan. Orang kalau buat baik dengan kita, kalau orang buat baik kita hendaklah membalasnya dengan kebaikan. Itu kata Rasulullah SAW. Baik dibalas baik dipanggil mukafaah. Baik dibalas baik dipanggil mukafaah. Kena orang buat baik kepada kita. Kata Al-Quran, wa iza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau orang menghormati kamu, maka balaslah penghormatan dia dengan yang lebih baik daripada penghormatannya, atau paling tidak sama. Tuan-tuan boleh faham ayat ni? Kalau orang buat baik kepada kita, Al-Quran suruh kita balas macam mana? Lebih baik daripada apa yang dia buat untuk kita. Kalaupun tidak, kalau tak mampu nak lebih baik, paling tidak sama. Tak boleh kurang, apalagi tak balas, apatah lagi balas dengan kejahatan, lagi teruk lah. Tuan-tuan datang rumah saya, Tuan Haji Fadil datang rumah saya contohnya, saya angkatkan air bujang aja, putih lepas tu bujang pula. Saya pula datang rumah Haji Fadil angkatkan air pekat dan berkahwin pula air. Berkahwin tu ada itulah maksudnya. Itu Islam patutnya begitu. Atau paling tidak sama, dia datang rumah saya air putih, saya datang rumah dia pun air putih, dah okey dah tu. Yang tak okey tu dia tak angkat minum, atau dia balas dengan kejahatan, itu lagi tak okey tuan-tuan, tak bagus begitu. Okey, baik dengan baik dipanggil mukafaah, itu sepadan biasa tuan-tuan, dan memang kena begitu. Kalau tak mampu nak balas, kata Rasulullah SAW, fada'uhu, doakan orang yang buat baik kepada kita. Apa doa terbaik? Orang buat baik kepada kita, kita tak mampu nak balas, apa doa yang paling baik untuk kita doakan dia? Jazakallahu khairan. Ini Nabi ajar. Jazakallahu khairan itu lebih baik daripada terima kasih tuan-tuan. Terima kasih itu elok jugalah, itu adat kita biasa kerja terima kasih. Orang bagi terima kasih ya, terima kasih itu molek cantik. Tapi yang lagi baik Nabi ajar kita doakan orang ni, jazakallahu khairan. Apa maksudnya? Mudah-mudahan Allah membalaskan kebaikan kepada kamu. Itu kalau baik dibalas baik, dipanggil mukafaah. Yang kedua, jahat dibalas jahat. Ini elok tak elok? Jahat dibalas jahat. Orang buat jahat dekat kita, jiran jahat dekat kita, kita pun jahat dekat dia. Tak baik tuan-tuan, dia panggil intiqamah, dendam. Dendam tak elok tuan-tuan. Dendam tak elok. Yang ketiga, baik dibalas jahat. Ini elok ke tak elok? Baik dibalas jahat. Ini lagi lah tak elok, ini nama dia zalim. Isteri dah baik kepada kita, tiba-tiba kita jahat dekat isteri kita, kita balas dengan kejahatan. Suami yang zalim. Suami dah baik dekat isterinya, nafkah bagi zahir dan batin, kasih sayang dibagi, tanggungjawab, tapi tiba-tiba isteri balas dengan kejahatan. Isteri yang zalim, dosa besar tuan-tuan. Orang baik kita balas dengan kejahatan. Yang paling hebat adalah kejahatan dibalas dengan kebaikan. Masya Allah. Nabi Yusuf disakiti oleh saudara-saudaranya, dibuang dalam perigi tua, jadi budak, jadi hamba sahaya. Ketika berkuasa, saudara-saudara dia terdesak datang minta pertolongan kepada Nabi Yusuf. Apa yang dilakukan Nabi Yusuf? Adakah saudara-saudaranya dipenjara? Tidak tuan-tuan. Saudara-saudaranya dipersilakan masuk ke istana bagaikan tetamu kehormatan tuan-tuan. Masya Allah. Orang yang mampu membalas kejahatan orang dengan kebaikan, itu akhlak para Nabi alaihissalatu wassalam. Ini yang martabat hak jiran yang paling tinggi sekali. Tuan-tuan boleh buat ni, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Walaupun jiran tidak baik dengan kita, tapi kita mampu memuliakannya, kita mampu menghormatinya, bahkan berbuat baik kepadanya. Bab berbuat baik kepada jiran, dalam buku Al-Kabair Imam Zahabi bawa cerita Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berkata, setiap kali diceritakan, setiap kali dia sembelih kambing, setiap kali ihmilu ila jiranka, bawalah kambing ila jiranina, kepada tetangga kita, kepada jiran kita. Disuruh bagi sebahagian daripada daging kambing yang disembelih ini, bagi kepada jiran. Entah mantah ke, entah sudah masak, bagi kepada jiran. Rasulullah pula bersabda, kalau kamu masak, banyakkan kuah, kata Nabi. Ni kalau dagingnya tak banyak sangat lah, banyakkan kuah. Kenapa? Boleh bagi-bagi jiran. Cuma jangan bagi kuah saja, jangan faham salah silap hadis ya. Jangan silap pula memahami hadis ini. Nabi kata banyak kuah lalu bagi kuah je. Taklah, maksudnya kalau kuah banyak tu banyaklah orang boleh dapat. Begitulah lebih kurangnya.
Itu berbuat ihsan. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah dia memuliakan jirannya. Kalau mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan jiran. Orang yang mafhum mukhalafah daripada hadis ini, faham sebalik daripada hadis ini, orang yang tak memuliakan jirannya, tak beriman kepada Allah dan hari akhir. Na'udzubillahi min zalik. Yang terakhir, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, untuk menambah kemesraan kita dengan jiran-jiran kita ini, apa perkara-perkara yang perlu kita lakukan, yang biasa ya, yang kita kena lakukan sama dengan kawan-kawan kita yang lain pun. Yang pertama, kalau jumpa ucap salam. Sebab salam, tuan-tuan, salam itu adalah pengerat kasih sayang. Kata Nabi, maukah kamu aku tunjukkan satu amalan, ya, kalau kamu buat amalan ini kamu akan masuk surga. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, pasti mau. Apa amalan tersebut? Kamu, kata Rasul, tak akan masuk surga kecuali kamu beriman. Kamu tidak beriman kecuali kamu berkasih sayang, dan kamu tidak akan berkasih sayang melainkan kamu suka menyebarkan salam. Masya Allah. Ini dalil kalau kita saling mengucapkan salam ketika bertemu, insya Allah kita akan saling berkasih sayang. Yang kedua, senyum, tuan-tuan. Cuma hari ini senyum rehat sekejap. Banyak benda hilang sejak Covid ni, tuan-tuan. Senyum hilang, jabat tangan hilang, ya, salat rapat-rapat hilang. Saya selalu pesan, selagi ada peluang dan kesempatan untuk buat baik, buatlah sekarang, jemaah sekalian. Kita tak tahu masa-masa yang akan datang. Kita boleh tak lagi datang, boleh tak lagi buat, boleh tak lagi baca Quran, boleh tak macam-macam kita. Covid ni siapa dia sangka, tuan-tuan, sampai sebegini teruknya. Tak senyum pun tak boleh. Nanti kalau dah boleh senyum, buka emas tu senyum, tuan-tuan, ya. Cuma jangan pula senyum sorang-sorang. Senyum sorang-sorang tu gila dia panggil, ya. Senyum ni kan ada pahala. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Engkau senyum kepada saudaramu adalah sedekah. Tapi senyum yang sedekah tu, yang pertama syaratnya pastikan karena Allah. Ada orang senyum ni ditanggih untuk tarik minat orang, untuk tarik pelanggan. Itu tak berpahala. Lepas itu senyum yang bernilai sedekah ni, dia senyum kepada orang yang boleh senyum, bukan kepada tabung masjid. Lalu dekat tabung senyum. Apa pasal senyum? Ustaz kata tadi sedekah. Tabung bukan nak senyum, tabung nak duit, tuan-tuan. Senyum kemudian tak boleh senyum sorang-sorang. Suami perempuan, isteri tuan-tuan, malam-malam sorang-sorang pegang handphone, ketawa sorang-sorang, ada masalah, tuan-tuan. Senyum yang berpahala bukan sorang-sorang. Kemudian senyum, buka sikit mulut, paling tidak kadar 2 saat. Jangan terlalu cepat, jangan pula terlalu lama. Itu perli orang, tuan-tuan, marah orang. Ya. Lama pula. Wah, itu masuk lalat lama-lama, tuan-tuan, ya. Jaga-jaga. Senyum itu pastikan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Senyum. Lepas itu apa lagi? Tolong kalau dia ada kesusahan. Ini penting ni. Tuan-tuan, adik-beradik kita, abang angah kita kat kampung sana, kalau tuan-tuan sakit, siapa dulu yang tolong tuan-tuan? Jiran. Kadang-kadang yang Muslim belum lagi yang kafir tu yang dulu. Makanya jangan pernah, oh dia kafir ustaz, tak boleh ustaz, tak boleh. Jangan gitu. Ibnu Hajar Al-Asqalani dia pernah bidas perkara ini. Jiran tak kira lah kafir Muslim ke, sekali dia adalah jiran kita, hak dia sama. Banyak, tuan-tuan, jiran dan Muslim kita yang hantar kita hospital dulu kita sakit. Abang kita, bapak kita kat kampung sana, tolong ketika mereka kesusahan. Berkongsi ketika kita ada kegembiraan, saling bertukar hadiah. Kata Nabi, tahadu tahabu, saling bertukar hadiahlah kalian, insya-Allah kalian akan berkasih sayang. Nanti kalau dah boleh jabat tangan, jumpa jabat tangan. Kata Rasulullah SAW, tasafahu yadhhab al-ghillu, berjabat tanganlah kalian, niscaya akan hilang dendam kusumat, kata Rasulullah SAW. Nasihatkan dia kalau dia lalai dan leka. Berkongsi kebahagiaan anak tuan-tuan, ada kenduri kahwin ke, bawa kenduri kat rumah. Jiran jangan lupakan, jangan tinggalkan. Ini kadang-kadang orang Taman Tun dijemput dulu. Orang Kota Damansara yang duduk dekat rumah dia tak tahu, dia kenduri ke? Jangan begitu, tuan-tuan, tak molek perangai begitu, tuan-tuan. Jiran tak tahu dia kenduri. Orang Taman Tun boleh jemput orang sana, tapi ini dulu ni, jiran kita dulu ni. Bermuka manis, saling tolong menolong. Tapi yang paling penting sekali, walaupun tak boleh nak buat benda yang macam tu tadi, jangan sakiti jiran. Itu yang paling penting sekali, tuan-tuan, ya. Jadi saya rasa untuk malam ini cukup sampai sekian. Mudah-mudahan
Apa yang dikongsikan pada hari ini, sebuah kesimpulan ada 3 minit. Yang pertama, jiran menurut dalam mazhab Syafi'i 40 kanan, kiri, depan, belakang, tambah lagi lah atas bawah, itu adalah jiran kita. Ya, kita tak bicara lagi jiran masjid, jiran surau, apa hak dan tanggungjawab dia, itu cerita lain ya maksudnya. Ini jiran dalam kawasan perumahan kita. Jiran ada 3 jenis kata Imam Az-Zahabi. Yang pertama yang memiliki 3 hak, jiran kita muslim dan saudara, itu 3 hak. Hak jiran, hak Islam ya, dan hak saudara kaum kerabat. Yang kedua, jiran yang memiliki 2 hak. Siapa mereka? Jiran muslim, dia hak sebagai jiran dan hak saudara se-Islam. Dan yang ketiga, jiran yang mendapat 1 hak saja, yakni jiran kita yang kafir. Apa haknya? Hak kejiranan sahaja. Kemudian martabat jiran di dalam Islam ada 3. Yang pertama, jangan kacau jiran. Jangan ganggu, jangan sakiti jiran. Menyakiti jiran dia punya bahaya. Yang pertama, tidak sempurna iman. Yang kedua, tak masuk surga, akan dihombankan ke dalam neraka. Dan yang ketiga, merupakan salah satu daripada dosa besar. Martabat hak jiran yang kedua, bersabar atas gangguan jiran. Yang terakhir, yang ketiga, martabat hak jiran ya di dalam Islam adalah berbuat baik kepada jiran, menghormati jiran, memuliakan jiran, sekalipun jiran menyakiti kita, sekalipun jiran tak baik dengan kita, tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan ini bermanfaat untuk saya, dan alhamdulillah jika dapat dimanfaatkan oleh jamaah sekalian. Tuan-tuan, syukuri nikmat kita dapat salat sekarang. Jadi jangan sebelum ini bukan main lagi sibuk dalam WhatsApp, bila nak sembahyang ya. Dah sekarang Jaiz dah buka, alhamdulillah datang. Tapi jaga SOP-nya, jaga ya. Jangan langgar supaya kita dapat berkekalan. Doa banyak-banyak insya-Allah. Ya, nikmat ini dikekalkan, kita satu saat kita dapat salat seperti semula insya-Allah. Ya, banyak syukur kepada Allah. Macam mana cara bersyukur? Ya, datang salat berjamaah. Datang salat berjamaah ya. Khasnya untuk yang sudah 2 kali dah dapat 2 dos ya. Silakan datang berjamaah. Mudah-mudahan nikmat ini kekal ya. Allah tidak cabut kembali. Kita dapat salat seperti biasa insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Kita tutup baca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hadza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelas.